Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan melihat topik yang seterusnya, iaitu topik celik wang. Jadi ini adalah kesinambungan bagi topik semalam. Semalam kita sudah lihat berkenaan dengan beberapa jenis mata wang asing yang ada di dunia, terutamanya di negara ASEAN. Jadi selepas itu, hari ini kita akan melihat pula topik berkenaan dengan celik wang. Bagaimana kamu hendak mengurus wang kamu dalam aspek kamu sebagai seorang murid, yang mana wang merupakan salah satu perkara yang kamu selalu guna pakai semasa berada di sekolah, sebagai contohnya untuk membeli makanan. Dan macam mana kamu nak menguruskan wang sekiranya kamu ada dapat lebihan, apa yang kamu nak buat dengan wang tersebut. Jadi tanpa buang masa, kita akan masuk dulu kepada beberapa topik dahulu sebelum kita pergi ke bahagian tersebut. Okey, sebelum kita pergi ke bahagian yang cikgu maklumkan tadi, kita lihat dulu apa itu keperluan dan juga apa itu kehendak. Okey. Jadi dalam kehidupan, kita perlu mengasingkan dua perkara ini supaya kita dapat menguruskan wang kita dengan lebih baik. Okey, yang pertama, kita perlu tahu apa itu keperluan, dan yang kedua, kita perlu tahu apa itu kehendak. Okey, secara asasnya, kita lihat definisi pada dalam buku teks. Keperluan adalah sesuatu yang mesti dimiliki supaya dapat terus hidup. Maksudnya keperluan di sini, keperluan adalah sesuatu yang kamu perlu ada untuk terus hidup. Bermakna sekiranya kamu ingin menjalani hidup yang biasa dahulu, perkara-perkara ini mestilah ada dengan diri kamu. Okey, jadi apa contoh-contoh keperluan di sini? Okey, di sini kita dapat lihat ada 3 contoh yang diberikan. Yang pertama ialah tempat tinggal. Okey, tempat tinggal. Yang kedua ialah pakaian. Dan yang ketiga ialah makanan. Okey, berdasarkan kepada 3 perkara yang ditulis ini, okey, kita lihat secara lebih jelas kenapa ketiga-tiga ini dikategorikan sebagai keperluan. Okey, yang pertama, tempat tinggal. Okey, sebagai seorang manusia biasa, setiap orang mestilah mempunyai tempat tinggal, tidak kiralah kamu tinggal di sebuah rumah ataupun tempat yang lain. Okey, jadi di sini kenapa tempat tinggal penting? Kerana tempat tinggal berfungsi untuk membantu kamu terhindar dari ancaman bahaya ketika pada waktu malam. Kamu bayangkan kehidupan kamu sekiranya kamu tidak mempunyai tempat tinggal pada malam hari, kamu tidak tahu kamu mau tidur di mana, maka di situ kamu akan sendiri secara tidak langsung akan mengalami gangguan-gangguan yang membahayakan diri kamu. Okey, yang kedua, pakaian. Kenapa pakaian penting untuk menjadi keperluan untuk diri kamu? Kerana apa? Secara asasnya, sekiranya manusia tidak memiliki pakaian, maka dia tidak dapat menutup bahagian-bahagian yang patut ditutup lah. Okey, selain itu, pakaian juga berfungsi untuk memastikan kamu terhindar daripada terkena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kulit dan juga cuaca. Sebagai contoh, kini kamu tidak menutup bahagian badan kamu dengan betul tanpa sebarang pakaian, mungkin mudah kuman untuk menghingap pada bahagian-bahagian badan kamu yang sensitif dan menyebabkan kamu lebih mudah untuk terkena penyakit. Dan yang kedua, dari segi cuaca, kini kamu tidak dapat menutup badan kamu dengan keadaan yang baik. Contoh cuaca panas, kulit kamu akan mudah terbakar. Dan yang kedua, kamu juga akan mudah terkena demam dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sejuk pada waktu malam. Okey, dan yang terakhir, keperluan yang kita perlu lihat di sini ialah makanan. Okey, makanan merupakan salah satu keperluan asas yang kamu perlu ada. Kerana apa? Untuk meneruskan hidup kamu sebagai seorang manusia, kamu akan merasa lapar dan juga haus. Sekiranya kedua-dua keinginan ini tidak dipenuhi, maka kamu akan menjadi lemah, dan sehingga pada satu ketika badan yang lemah itu tidak mampu untuk meneruskan kehidupan dan kamu mungkin mati ataupun meninggal lah.
Okey, jadi amatlah penting untuk kamu sentiasa mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Tetapi perlu juga diingat, makanan yang mencukupi adalah perlu, tetapi tidak boleh berlebihan. Sebab apa? Bila dia berlebihan, dia akan masuk kepada bukan keperluan lagi, jadi masuk kepada kehendak dan sebagainya lah. Okey, itu sedikit penerangan berkenaan dengan keperluan. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kehendak. Okey, kehendak pula didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadikan hidup kita lebih berkualiti dan juga selesa. Dalam arti kata lain, kehendak ini sekiranya kamu tak ada sekalipun, kamu masih boleh meneruskan kehidupan kamu. Okey. Tetapi keperluan sekiranya kamu tak ada, agak sukar untuk kamu meneruskan kehidupan kamu seperti manusia biasa. Okey. Jadi kita lihat beberapa benda yang ada pada kategori kehendak. Okey. Yang pertama, antara contoh-contoh kehendak, yang pertama ialah kita boleh tulis sebagai telefon pintar, iPhone pintar. Okey. Yang kedua, mainan. Okey, pakaian yang mahal. Okey, pakaian mahal. Okey. Lepas tu makanan yang tidak diperlukan dan sebagainya lah. Okey, ini salah satu contoh saja yang juga sebut. Jadi banyak lagi contoh-contoh perkara yang menjadi kehendak kamu sendiri. Okay, sebagai contoh, telefon pintar. Okey, telefon pintar ini secara asas je merupakan satu kehendak seorang manusia sahaja, tetapi sebagai seorang murid pada zaman kini, telefon pintar menjadi sedikit sebanyak keperluan untuk kamu menjalani proses PDPR dan sebagainya lah. Sekiranya kamu tidak ada telefon pintar pun, kamu masih boleh menjalankan proses PDPR. Okey, dan telefon pintar sekalipun ada banyak pilihan lagi. Kamu kena kenal mana yang kamu perlu ada sekadar cukup untuk membantu kamu PDPR. Bukannya kamu beli telefon yang keterlaluan mahalnya. Sebagai contoh, kamu nak belajar PDPR, tapi kamu minta kat mak ayah kamu nak iPhone 12. Kamu tahulah harga dia macam mana. Okey, jadi adalah agak keterlaluan permintaan kamu hanya kerana kamu nak belajar PDPR. Okey, yang kedua, mainan. Okey, mainan juga adalah salah satu kehendak. Sebab apa? Bila kamu dah usia ni, cikgu faham, seorang kanak-kanak adalah satu kebiasaan mempunyai rasa untuk bermain. Cikgu tidak nafikan, tetapi bergantung juga dengan apa yang kamu nak sebagai mainan kamu. Sebagai contoh, kalau kamu nak mainan yang mahal-mahal, yang cikgu rasa kamu boleh dapat dengan harga yang biasa, itu merupakan satu kehendak sahaja. Sedangkan duit yang kamu boleh mahal tu, kamu boleh simpan untuk sediakan benda-benda yang lain yang sesuai dengan kategori keperluan. Okey, pakaian mahal. Sebagai kita pakaian mahal ni, kamu nampak pakaian tu cantik, tengok harganya mahal, sedangkan kamu boleh mendapat pakaian dengan harga yang lebih rendah, maka ia jatuh dalam kategori kehendak. Okey, makanan yang tidak diperlukan ni maksudnya makanan-makanan yang mahal. Kalau kamu tak makan benda tu pun, kamu masih boleh teruskan hidup, kamu makan makanan-makanan biasa. Tetapi secara asasnya, setiap manusia mempunyai keinginan untuk memiliki makanan yang berbeza-beza. Jadi bila timbul rasa nak makan makanan yang lain, maka adalah tidak asing kalau kamu rasa nak, tetapi perkara ini boleh juga dikawal sekiranya kamu mempunyai kesedaran dalam diri kamu. Okey, cukup untuk keperluan dan kehendak. Seterusnya kita lihat kepada perkara yang kedua, iaitu menyimpan dan juga melabur. Okey, kita pergi bawah sikit. Okey, untuk menyimpan dan melabur pula, ini perkara utama yang kamu kena tahu untuk hari ini, iaitu menyimpan, melabur. Okey, secara asasnya menyimpan adalah suatu
satu perbuatan di mana kamu mempunyai wang dan kamu ingin simpan untuk kegunaan masa hadapan. Itu tujuan penyimpanan ataupun menyimpan. Melabur pula, kamu mempunyai wang lebihan dan kamu ingin melaburkan dia atau kamu ingin memasukkan dia ke sesuatu institusi supaya kamu mengharapkan mendapat ganjaran ataupun pulangan yang menguntungkan kamu pada masa akan datang. Okey. Jadi melabur juga boleh kamu kategorikan sebagai kamu mengeluarkan wang untuk tujuan-tujuan kebaikan. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada buku teks ini. Sebentar lagi cikgu akan terangkan. Okey, tujuan-tujuan kebaikan. Okey, jadi kita lihat dahulu beberapa contoh menyimpan. Okey, kita lihat dialog yang ada di sini. Ibu, kita perlu menyimpan wang. Ya, wang itu berguna untuk kamu melanjutkan pelajaran. Hidup kita akan lebih selesa pada masa hadapan. Okey, contoh menyimpan ni, kamu dapat duit raya. Kamu dah guna beberapa bahagian duit raya itu untuk membeli barangan kamu dan kamu dapati ada lebihan. Jadi duit raya itu boleh kamu simpan di bank ataupun kamu simpan secara menabung. Okey, kita tulis sini. Kita boleh menabung ataupun simpanan di bank. Okey. Jadi melalui proses ini kamu boleh menyimpan duit lebihan kamu untuk kegunaan pada masa akan datang. Kegunaan dia adalah ada banyak. Sebagai contoh, sekiranya kamu mendapat hal kecemasan. Okey, masuk hal kecemasan ni, apabila kamu dah besar, mungkin banyak perkara-perkara yang datang secara mengejut yang mana kamu memerlukan banyak wang untuk memastikan kamu dapat menjalani dapat mengawal kecemasan yang kamu alami itu dalam keadaan baik. Jadi menggunakan wang-wang yang kamu dah simpan daripada dulu lagi, sedikit sebanyak dapat membantu kamu mengurangkan bebanan daripada kecemasan yang berlaku. Okey, seterusnya. Okey. Menyimpan juga dapat membantu kamu sekiranya kamu berasuk ingin melanjutkan pelajaran. Okey, melanjutkan pelajaran. Okey, sebagai contoh, bila kamu sudah meningkat usia dewasa, kamu mempunyai wang yang banyak dalam simpanan kamu dan kamu ingin membeli peralatan-peralatan sebagai persediaan kamu menghadapi dunia, bagi contoh universiti lah. Jadi dengan hasil berkat simpanan kamu itu, kamu dapat menyediakan diri kamu dengan lebih selesa dan lebih teratur untuk kamu hadapi zaman universiti dengan lebih baik. Itu adalah salah satu tujuan daripada kamu menyimpan atau kamu melakukan penyimpanan. Tak kisah kamu nak cara menabung, kamu ada tabung sendiri, kamu simpan bila kecil sampai dah dewasa, ataupun kamu nak melakukan simpanan di bank. Ada banyak lagi alternatif yang boleh kamu lakukan. Sebagai contoh, ini cikgu kira pendidikan di luar buku teks. Kamu juga boleh melakukan penyimpanan menggunakan amanah saham berhad ataupun ASB, di mana duit ini bila kamu simpan, kamu tidak boleh keluarkan kecuali dengan adanya izin penjaga ataupun mak ayah kamu. Okey, bila kamu dah simpan duit dalam ASB, kamu hanya boleh keluar secara individu ataupun kamu sendiri nak keluar pada usia 18 tahun ke atas. Okey, barulah kamu boleh guna duit yang kamu simpan tersebut. Okey, jadi cara ini boleh dikatakan sebagai cara simpanan paksa dan kamu hanya boleh keluarkan sebelum kamu usia 18 sekiranya dapat keadaan-keadaan yang terdesak sahaja. Okey, seterusnya kita pergi dulu kepada bahagian melabur. Okey, macam mana kamu nak lakukan pelaburan dan apa kesannya terhadap wang yang kamu ada. Okey, sebagai contoh, kalau kamu nak melabur, okey, melabur kamu boleh lakukan dengan cara
Okey, dengan cara kamu menderma. Okey, derma. Dengan menderma itu adalah salah satu cara kamu melabur wang yang kamu ada kepada orang lain. Okey, sebab apa melabur dengan kamu melabur dengan cara yang sangat cermat. Bagi contohlah, kamu jumpa kawan-kawan kamu yang susah, kamu dapati kamu memiliki duit yang lebih, maka kamu nak melakukan derma, kamu boleh membantu mereka dengan meletakkan duit kamu di tabung. Maka kamu dapatlah satu pencapaian di mana duit yang kamu lebih tu kamu gunakan untuk membantu rakan-rakan kamu yang mengalami kesusahan. Bagi contoh, kalau kita biasa lihat di sekolah, nanti akan datang pengawas bawa tabung, membantu rakan kamu yang mungkin kehilangan keluarga, kehilangan harta benda dan sebagainya lah. Jadi itu salah satu cara kamu nak melabur wang lebihan kamu supaya lebih berkesan. Okey, seterusnya kamu juga boleh melabur dengan menderma pakaian lebihan kamu. Okey, jadi dengan memberi pakaian lebihan ini, sedikit sebanyak dapat membantu keluarga yang mengalami kesusahan. Okey, selain itu, cara kamu nak melabur ialah mungkin pada usia dewasa nanti, sekiranya kamu ada wang lebihan, kamu boleh cari sedikit sebanyak berkenaan dengan pelaburan di bank dan juga saham. Tapi itu adalah lebih kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi sekarang ini kamu hanya fokus kepada cara nak melabur. Kamu lakukanlah derma kepada orang lain supaya wang yang lebihan yang kamu miliki itu dapat memberi manfaat kepada orang lain dalam bentuk kebaikan. Okey, jadi setakat itu sahaja apa yang ingin cikgu sampaikan untuk pelajaran hari ini. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan bermanfaat dan dapat membantu kamu memahami serba sedikit macam mana kamu nak menguruskan wang kamu sekiranya ada lebihan. Adakah kamu nak menyimpan ataupun kamu nak melabur? Dan kalanya kamu nak melabur atau kamu nak membeli barang sekalipun, kamu kena tentukan manakah barang yang kamu rasakan ia satu keperluan ataupun itu sekadar kehendak kamu yang tak penting tapi kamu rasa kamu nak sangat. Jadi kamu boleh bezakan secara serba sedikit. Okey, jadi setakat itu sahaja. Selepas ni cikgu nak kamu jawab latihan yang cikgu beri. Sedikit saja latihan cikgu bagi hari ini. Selepas dah selesai jawab, nanti kamu boleh serahkan markah kamu kepada cikgu, cikgu semak. Okey, jadi setakat itu saja. Kita berjumpa untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.